أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama, bahagia Tuan Pengerusi Surau Nurul Ikhlas dan seluruh AJK Surau. Seterusnya kepada Al-Fadhil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak. Seterusnya kepada Tuan-Tuan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kesemuanya dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala biiznillah. Amin amin Allahumma amin. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merafak setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan inayahnya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah masih lagi memberi kesempatan hidup bagi kita untuk terus kita beribadah kepadanya, untuk terus kita menambahkan saham-saham akhirat kita. Dan alhamdulillah hari ini Allah himpunkan kita pada hari Jumaat yang disebut Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Maka hari Jumaat ni perbanyakkanlah segala amalnya. Sedekah kena lebih daripada hari biasa, selawatnya kena lebih daripada hari biasa. Sebab hari Jumaat hari penghulu hari, nilaiannya berbeza dengan hari biasa, gandaan pahalanya. Terutamanya pada hari Jumaat ini digalakkan, diperbanyakkan selawat. Sebab apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atasnya dan mengucapkan salam kepadanya. Sayugianya kita melihat di sini bahawa sesungguhnya Allah lah yang memulakan selawat. Seterusnya para malaikat. Lalu Allah perintahkan kepada keseluruh orang-orang yang beriman berselawat. Maka hari Jumaat ni banyak selawat. Rasulullah salam perintah hari Jumaat, malam Jumaat tu perbanyakkan selawat. Dan satu lagi nak pesan, ramai orang tak perasan. Ada yang perasan, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Biasanya Tok Khatib sebelum dia naik mimbar, Tok Bilal dia baca ayat ni lah. Dia akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Dia kata sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ada surau, ada masjid dia sebut sekali, ada yang sebut 3 kali. Tapi yang mendengar tu jangan buat pekak. Jangan buat pekak dah, jangan buat tak tahu. Bila dah Tok Bilal sebut sallu alaihi, sambutlah Allahumma salli ala Muhammad. Ni dah sebut 3 kali ulang, sallu alaihi gitu. Tok Bilal sebut lagi sallu alaihi, senyap. Mungkin tidur kot. Dia biasa tidur sedap waktu khutbah ni. Kena sahut lah.
Barang siapa yang tidak berselawat bila mana namaku disebut, dia adalah orang yang paling kedekut, bakhil. Maka bila dengar nama Nabi Muhammad disebut, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak ke selawat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, masa is time. Main pada. Nama saya Muhammad Fazil bin Cik Lah, asal daripada Pahang. Saya besar, dia lahir di Pahang. Belajar di Pondok Taman Islam Kemaman, Terengganu, habis Robek Senawi. Seterusnya melanjutkan pelajaran ke International University of Africa di Khartoum, Sudan. Masuk dengan Haji Jamlus, sek-sek Sudan. Tapi dia tak belajar, pergi kerja. Saya ni kiranya student yang ambil tawaran masak rumah dekat blok Haji Jamlus ni. Cuma saya dah balik awal sikit masa tu. Maklumlah, pelajar cemerlang dia balik awal. Dia ada blok A, blok B, blok C. Blok C ni orang yang dia perasan bujang kat Sudan, tapi balik Malaysia tak boleh ngaku lah. Di blok tu semua yang dah kahwin tapi dia pergi tak bawa anak isteri. Blok sini khas yang duduk tak bawa anak isteri. Jadi kita orang ni tukang masak je. Tukang masak. Masak yang mana pandai lah. Seterusnya tuan-tuan waktu saya sambung balik dekat Universiti Malaya, buat diploma balik. Lepas tu buat diploma lanjutan di Kolej Pengajian Tinggi Insaniah dalam bidang sarjana muda ijazah pengajian Islam dan juga bahasa Arab lah. Itu sebuah sedikit tentang latar belakang. And dari segi status 03. Dari segi status 03 lah. 03. Ada 03 lagi lah. Itu kalau dapat kebenaran lah. Itu kalau dapat kebenaran lah. Dia bukan takut bini. Bini kadang menakutkan. Jadi terhormati Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah sedikit berkenaan saya tinggal di Batu Kih, Selayang. Di Selayang. Biasa kuliah sini lah, dekat Masjid Al-Qudus, dekat Wahdah Ustaz Roslan, Haji Roslan sana, dekat surau dekat sebelah sana, dekat kedai surau dia ada kedai tom yam. Surau Jumaat sebelah sana. Kan betul-betul depan surau ada tom yam kan. Itu pusing-pusing dah, biasa pusing sini. Jadi hari ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak masa yang ada ni kita nak berkongsi dan mengajak tuan-tuan sidang Jumaat rahmati Allah Subhanahu wa taala, nak ngajak niaga. Nak mengajak tuan-tuan buat perniagaan, buat perdagangan. Kalau orang Jawa kata bisnes. Nak buat bisnes. Tapi jangan risau tuan-tuan, saya bukannya ajak tuan-tuan buat MLM. Tak ada borang, tak ada yuran, free of charge. Buat dapat keuntungan, tak buat dia rugi, itu je. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala fil kitabil aziz, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Ayat 29 dan 30. Selain daripada Quran, jangan buka dalam masjid. Dikira lara, dikira dunia. Buka WhatsApp, buka game dalam masjid, borak tentang dunia, buka sok khabar dalam masjid, 40 hari Allah tak terima amalan. Itu sebab apa? Dikira benda lara. Hatta dalam kutubah kali sebut faqat larau, dia kata bercakap.
ketika khutbah. Tok khatib baca khutbah, kita duk borak dengan member, maka sia-sia pahala Jumaat dia. Tak ada apa-apa, tak dapat apa, hanya dapat tunggang-tunggik je lah. Tu je lah dapat. Hati-hati. Dalam masjid ni jangan cerita tentang dunia, tentang sebagainya. Apa disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini yang bermaksud innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus salah, dan tetap mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menderma daripada apa yang telah kami kurniakan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara tersembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura, dan demikianlah itu mengharapkan mereka suatu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Liyafiyahum ujuruhum, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambahkan untuk mereka daripada limpahan kurnianya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya lah Allah Maha Pengampun lagi Maha sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur kepadanya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Fatir ayat 29 dan 30. Maka kalau kita melihat secara umum dan secara kasarnya di situ, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-29, didapatinya kita di situ, fahamlah bagi kita. Tu bahasa orang pondok macam itulah tuan-tuan. Dia terpusing-pusing macam itulah bahasa pondok ni. Bagi kita bahawasanya disebut, dinyatakan dalam firman tadi, ada 3 perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Ada 3. Macam saya sebut tadi lah tuan-tuan, tak ada barang, tak ada apa. Tapi untung tuan-tuan. Tu bahasa orang sekarang. Kan, Masya Allah. Sekarang lah itulah. Kan. Jadi tuan-tuan Allah, mari kita bincang dengan masa yang ada ni. Yang pertamanya, perniagaan yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yakni Al-Quran. Orang baca Quran. Maka Allah menggunakan kaedah, tidak menggunakan innalladzina yaqra'u. Sebab kalau menggunakan yaqra'u, baca, kan, qara'a, baca. Tapi orang baca Quran kadang-kadang tak selalu. Faham tak maksud saya? Kadang-kadang orang baca Quran tapi tak selalu. Faham tak? Baca hari ni mungkin bulan depan, mungkin Ramadan akan datang dia baca. Sebab sekadar baca, kan? Sebab sebut baca. Tapi Allah menggunakan innalladzina yatluna. Yatluna bermakna, maksudnya di sini orang yang baca, tapi dengan kaedah yang macam mana? Orang nganu kata sokmo-sokmo baca. Dengan arti kata dia menjadikan Al-Quran satu bacaan utama dalam diri dia. Sebelum dia nak baca benda lain, dia baca Al-Quran dulu. Sebelum dia nak buat benda lain, dia baca Al-Quran dulu. Sebelum dia nak melakukan benda lain, dia baca Al-Quran. Itu maksud yatlu. Kalau yaqra'u, baca. Macam kita lah, baca hari ni tak tahu bila pula nampak Quran. Walaupun dalam phone masing-masing ada je. Ada kan Al-Quran kan? Ada. Tapi bila buka? Bila mari mood. Kebetulan dia selak, kebetulan Al-Quran buka lah. Ataupun tengah apa? Tengah hati tengah gusar. Hati tengah keluh kesah, hati kena tu tak rasa tak tentu. Masa itulah nampak Al-Quran. Tidak, tak pernah nampak WhatsApp, TikTok, IG, Twitter. Itu je nampak. Kan, Facebook. Kan. Entahlah. Ada kenal Facebook. Kenal lah Facebook. Facebook tu lah sebuah nak jumpa. Kan. Hak tu je nampak anak muda. Kadang-kadang Al-Quran tu bila dia kata apa, kebetulan.
Al-Quran kebetulan je nampak. Sebab hak lain tak dia tak nampak sangat. Maka sebab itu Allah menggunakan yatluna. Ya, ini Allah nak beritahu siapa-siapa yang selalu baca Quran, dia telah membuat satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tu hebat Al-Quran sebab dia mukjizat tuan-tuan. Dia mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Satu kitab yang paling hebat, paling besar, paling ta'ajub, paling segala paling, tuan-tuan. Kan? Sebab bila turun je Al-Quran, segala tiga-tiga kitab yang terdahulu dah tak boleh pakai dah. Tetapi hebatnya Al-Quran, kita boleh guna sampai hari kiamat. Menidakkan segala kitab yang dahulu. Sebab itulah hebatnya Al-Quran. Mari kita buat kira-kira. Sebab tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut berniaga ni dia ada kena buat kira-kira, betul tak? Barulah nak tahu untung rugi. Cuma jangan berkira-kira. Itu je. Berniaga memang kena ada kira-kira. Cuma kalau berniaga jangan berkira-kira. Takut perniagaan jadi ghara. Jadi rosak. Kalau berkira sangat kan, tepung nak semua, kalau benda nak kurang letih. Tu kena jaga molek. Mari kita buat kira-kira tuan-tuan. Okey, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, diberi baginya satu kebajikan dengan bacaan tersebut. Lalu Allah Rasul sebut nyata lagi, satu kebajikan tadi, satu kebaikan tadi digandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah dikatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Laju tak apa sebab masa is time tuan-tuan. Nak terang 3 ni kena laju sikit. Kan, bukanlah disebut alif, lam, mim kita dapat 10 kebajikan, tak. Alif dapat 10, lam dapat 10, mim dapat 10. Kat situ dah ada 30 kebaikan yang diberikan dengan sebab alif, lam, mim saja. Tapi janganlah sampai ketua duk baca tu je. Tu je nak ingat. Tentang 30 dia kata cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wah, sedap dengar kan. Akhirnya apa? Sadaqallahul azim. La ilaha illallah. Ni makam tinggi ni tuan-tuan. Ini bukan kaleng-kaleng tarah walinya ni. Kan? Jangan buat pasal. Baca alif lam mim dia kata ada banyak lah tu dia. Alif lam mim 30 3 kira-kira letih. Islam ni memang mudah, jangan dipermudah kan. Maka nanti bila mudah tu tak solat lah. Betul tak? Sebab apa dia kata sembahyang kan doa, solat kan maknanya ad-doa. Maka duduk sampai tepi surau, balik rumah. Abang balik dah sembahyang? Balik dah, biar dah sembahyang kata. Altih. Ni ngaji tinggi sangat ni. Ni orang jenis ngaji tinggi. Payah. Jangan ambil mudah. Memang Islam tu mudah, tapi jangan ambil mudah. Jadi terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buat kira-kira. Okey, saya nak tanya sidang Jumaat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu muka Al-Quran, kan? Satu muka Al-Quran tu. Tak ada atas ni, jauh sangat. Satu muka Al-Quran tu, saya nak tanya ada berapa huruf? Agak-agak lah. Tak ada seorang pun kira tahu, termasuk aku sekali. Kan? Agak-agak lah satu muka tu ada berapa huruf. Kita nak berniaga, kita kena buat kira-kira. Baru nampak keuntungan. Agak-agak ada 500 ataupun 300 huruf satu muka je. Saya tak tanya apa 600 muka tu. Satu muka je. Kita baca satu muka tu agak-agak ada berapa huruf? Ada 300 huruf agak-agak. Agak-agak tu senang kira kan? Senang nak kira kan, aku payah-payah susah nak kira kan. Okeylah, okey 300 huruf satu muka. Soalan pertama. Soalan kedua saya nak tanya, tuan-tuan baca satu muka tu berapa lama? Berapa minit? Agak-agak juga 3 minit. 3 minit. Sebab haji dia lancar, jangan marahlah. Yang ada yang lebih, tapi kita ambil. Okey.
Kita kira balik. 300 huruf satu muka. 300 huruf kali 10 berapa? 3,000. Haji baca 3 minit. Saya nak tanya soalan terakhir. Siapa yang kerja atas dia 3 minit dapat 3,000? Angkat tangan. Dia kalau tak kira tak nampak. Dia kena buat kira macam tu. Wah, nampak bisnes. Tapi penat, kena berlari. Yang ni tuan-tuan buka ke tuan-tuan sambil baca sambil pusing masjid ni? Ada? Tak ada lah. Ada abang macam tu, pegang Quran. Apa baca Quran kata? Tak ada. Tuan-tuan duduk 3 minit, baca satu muka dapat 3,000. Tak ambuh. Tak nak. Tak ambuh tekan dulu. Susah. Susah ke? Inilah perniagaan hebat dia Allah bagi. Itu satu muka tuan-tuan baca. Kalau tuan-tuan baca 10 muka, berapa 10 muka? Dah jadi 30,000. Berapa minit baca 10 muka? 5 line je sebenarnya. 10 muka tu 5 line saja. Ada dalam 15 minit, 20 minit, setengah jam. Ada kerja setengah jam 30,000. Inilah dia mukjizat. Inilah dia kelebihan perniagaan yang Allah berikan. Sebab tu Allah menggunakan innallazina yatluna. Tuan-tuan buat berniaga, orang berniaga goreng pisang takkan sehari berniaga. Dia sehari dia berniaga dapat untung 100,000, esok tak berniaga dah. Ada buat macam tu? Tak ada. Dia still berniaga sebab dia tahu dapat untung, maka dia akan berniaga lagi. Sebab apa berniaga? Nak dapat untung lagi. Seterusnya dia akan berniaga sebab apa? Matlamat untung. Begitu Al-Quran. Bila buat perniagaan, hebatnya Al-Quran, tuan-tuan takkan rugi. Kalau berniaga goreng pisang, ada masa untung, ada masa hujan lebat, payung terbang, kata payung terbang kan kuali-kuali terbang tadi. Dah kira apa pula? Rugi pula kan? Tapi baca Quran 3 minit dapat 3,000. Sekarang ni the point is nak baca atau tak nak je, tu je. Nak baca atau tak nak, tu je. The point is. Sebab apa? Tepuk dada tanya iman tuan-tuan masing-masing kan? Maka nak ceritanya sini, inilah perniagaan yang hebat. Satunya sebab apa lagi hebatnya Quran ni tuan-tuan? Iqra'ul Quran, Rasulullah kata, fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ini dalam bentuk comments, arahan. Iqra' Al-Quran, bacalah Al-Quran, dia kata. Rasulullah sebut. Rasulullah tegaskan kepada kita, wahai umat dia, bacalah Al-Quran. Bukanlah sampai tahap baca Quran, hak lain tak boleh baca kan? Tapi kita nak ceritanya, gunalah, bacalah dulu Al-Quran. Lepas tu nak buat apa buatlah kan? Nak buat kerja buatlah kan? Sebab apa kita nak buat perniagaan ni? Dan sebab apa Rasulullah baca Quran? Fa innahu ya'til yaumal qiyamah, sesungguhnya ia tu hak, itu dhamir balik kepada Al-Quran, balik kepada orang yang baca Quran tadi. Balik sebab apa dia mengambil Al-Quran ni untuk bacaan harian dia. Al-Quran ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya'til yaumal qiyamah, dia ya'ti, dia akan datang. Dia akan datang bila? Yaumal qiyamah, pada hari akhirat. Untuk apa dia mari? Dia mari untuk apa? Dia datang untuk apa? Cari kita. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Di segi terjemahan harfiahnya li ashabi bermakna sahabat dia. Terjemahan standardized, muhaddisin menterjemahkan dia bagi mereka yang membacalah. Kalau terjemahan dari segi sudut bahasa, li ashabi ini maksudnya teman dia, sahabat dia. Macam kita lah tuan-tuan, bila berteman kan, nak hilang rasa rindu, tengok hujung atap pun hilang dah rindu kadang-kadang. Sebab berteman kan. Kan? Begitulah dengan Al-Quran. Al-Quran ni bila kita jadikan dia sahabat, bila dijadikan teman, sehari tak baca dia rasa tak senang duduk tak senang diri, tak senang makan, tak basah kan. Dan makan tak basah, mandi tak kenyang kadang. Sebab apa?
teman, sahabat. Tapi kalau kawan tu dia tak rasa sangat. Sebab kita tahu dah kawan ni tak ada istilah lain. Masa kita senang dia senang lah. Masa kita susah tak kenal. Minta maaf tak kenal. Dulu kawan, tak kenal lah, sekarang tak kenal lah. Itu kawan. Tapi sahabat dia akan duduk dengan kita. Nak kenal dia kawan atau sahabat, tengok masa kita susah. Kita nak kenal dia ni sahabat kita ke kawan kita, kita lihat waktu kita susah. Dia ada tak dengan kita? Itu je nak tengoknya. Dia ni sahabat atau kawan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, syafaat. Ada dua je syafaat dekat akhirat tuan-tuan. Hak besar. Yang pertama syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Seperti mana dalam satu sabda Nabi SAW, awalan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salawat. Orang yang paling dekat denganku, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Dan hadis Rasul sebut al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari akhirat nanti. Yang kedua ni syafaat besar. Selawat kata baginda Nabi SAW. Yang kedua baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia tuan-tuan? Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Itu dia yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Kena belajar kan? Kena belajar. Nak cerita masa tak cukup. Pak cik ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu, dia meninggal, uruskan jenazah dia, pergi ziarah rumah. Ni rekah cerita ni. Pergi ziarah rumah, ada ambil macam ada rak macam ni lah. Tarik je lah buku tu, tak tahu buku apa. Cuma tarik tu tengok lusuh dah dia punya, warna kulit tu lusuh. Ingat tak nampak lah macam Al-Quran tapi lusuh kan. Nampak macam Al-Quran. Betul. Sekali makcik tu keluar, isteri dia keluar, oh anak tu Ustaz pegang tu Al-Quran arwah kata. Oh Al-Quran, lusuh. Mesti arwah ni rajin baca Quran dia kata. Lepas tu makcik ni ringkas cerita lah tuan-tuan. Makcik kata arwah ni tak pandai baca Quran. Ni dah usuh ni kata. Cuba Ustaz buka dalam dia kata. Buka dalam. Memang dalam tu cantik, tertarik, menarik, memang debong. Seumpama tak ada tersentuh, yang hanya tersentuh di kulit tu sahaja. Allahumma salli ala Muhammad kan. Jadi apa cerita di sebalik ni? Untuk makluman dia kata arwah memang tak pandai baca Quran. Yang dia boleh buat apa tuan-tuan? Dia ambil Al-Quran itu setiap kali lepas solat dia akan peluk je. Sebab tu dia, kalau kita tengok dia jadi sebab dia peluk. Sebab tu kawasan tu dia luntur, sebab sentiasa dipeluk. Dia peluk, lalu dia merayu dengan Allah, berkata, dia munajat dengan Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, aku ni Engkau jadikan orang yang buta huruf, maka aku tak mampu nak baca dia, ya Allah. Aku tak mampu nak baca Al-Quran, tetapi ya Allah, sesungguhnya aku sangat sayang, cinta padanya. Dan ini je yang hanya mampu aku buat, dia kata, memeluknya setiap kali aku lepas solat. Sampai dia meninggal dunia. Quran tu masa meninggal tu arwah memang ada Quran terdekat dekat dia lepas solat. Jadi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika orang yang macam tu pun meletakkan Al-Quran utama bagi diri dia, ini kan pula kita yang celik ni, bukan sekadar celik, boleh baca, tak nak baca Quran, maka jauh benarlah bandingan kita dengan dia. Jadi rahmati Allah, bacalah Quran, belajar Quran. Jadi itu perniagaan yang pertama tuan-tuan, masa Islam. Perniagaan yang kedua saya tak hurai sangat, tuan-tuan hurai sendiri. Ni gempak ni, ni kena hurai sendiri. Yang kedua, wa aqamus salah, dan tetap dirikan salat. Allah menggunakan tetap
Maksudnya jangan tinggal salat. Waktu pergi ziarah, rekah cerita pergi ziarah Allah yarham wali Allah Pak Sumit Bukit Tembaga. Mari tu lewat kena sound tepek dengan dia. Sound tepek tahu tak? Sound tepat. Kena sama dengan dia. Bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikum, Assalamualaikum. Waktu dia keluar, Waalaikumsalam. Tiba-tiba dia sound kita orang. Satu hadis yang berdesuk tembus rasa kalau kena tembak tu M16 tembus ke belakang tuan-tuan. Kena. Apa dia kata dia tuan-tuan? Dia kata man tarakas salah faqad kafar, dia kata. Masa disebut macam tu, saya tengok member tengok saya. Geleng kepala. Rasa dah solat dah lah. Datang tadi rasa dah solat. Kata kenapa Pak Sumit sound kita macam ni? Kata apa hal pula kata ni? Allahu Akbar. 3 kali waktu diulang tuan-tuan. Kalau sekali gagah lagi. Ini 3 kali. Bila 3 kali tu menunjukkan ketegasan lah. Menyatakan benar apa-apa dia nak. Maksudnya kita kena faham tersirat dia. Bukan tersurat. Tersirat dia memang disebut tu. Tersirat dia suruh kita balik. Faham-faham je lah dia kata. Kan? Dia kata apa, kalau tak ada 6,666 ayat dalam ni, dalam dada kamu, saya tak nak jumpa. Tak kira mu anak tok guru ke anak saudara tok guru ke. Ada baru saya buka pagar. Antara mati Allah Subhanahu wa taala apa disebut oleh Allah yang Rabbul Alamin, man tarakas salah faqad kafar. Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat, sesungguhnya dia kufur. Ini hadis Nabi SAW. Dan haji ada musim. Ni sekarang musim haji, bulan Zulhijjah. Zakat kepada yang telah cukup nisabnya, kiraan dia cukup, kena keluar zakat. Puasa pun ada bulannya. Ini bulan Ramadan. Jadi saya nak tanya, solat pada bulan apa kena solat? Solat ada bulan tak? Dah tu kenapa ada orang solat ikut suka dia? Dia rasa nak solat, dia solat. Sedangkan solat tidak ada bulan dia. Tapi hari ni ramai yang buat macam tu. Kan? Ikut suka nak solat. Maka dan Rasul sebut as-salatu imanuddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hazamaddin. Salat ini dia tiang agama. Dia tiang agama kita. Siapa yang mendirikan salat, mendirikannya, maka dia menegakkan, mengukuhkan tiang agama dia. Dan barang siapa yang meninggalkannya, tak salat, dia meruntuhkan agama. Jadi saya nak tanya, sepanjang tuan-tuan hidup atas dunia ni, yang lebih usia daripada saya, pernah tengok tak bangunan tiang runtuh, bumbung tak jatuh? Ada? Pernah nampak Haji? Tak ada. Dia tiang runtuh tapi bumbung tu tergantung atas jatuh. Ada tak pernah tengok bangunan ni tu? Kalau ada tu, ni wali Allah ni, bangunan ni. Nak beritahunya tuan-tuan, jika salat tak dirikan, puasa Allah terima tak? Jika salat tuan-tuan tak dirikan, zakat yang kalau tuan-tuan tu dikira tak? Jika salat tak didirikan, tuan-tuan, haji tuan-tuan Allah terima tak? Semua Allah tak terima kalau tak salat. Sebab dia tiang. Mana ada orang buat bangunan teguh pasang dinding tuan-tuan? Pernah tengok? Pernah tengok? Tak tak. Orang bina apa dulu? Tiang. Pengukuhan dia dulu. Tapak tiang tu. Tiang kukuh, bangunan akan kukuh. Sebab tu saya kata tadi, tak ada bangunan yang tiang dia runtuh, bumbung tak jatuh. Tak ada. Confirm kalau tiang runtuh, bangunan tak ada apa. Hancur, lebus. Begitulah kehidupan kita. Tak salat, puasa Allah tak terima. Tak salat, hajilah, pergi balik hajilah. Haji
pergi haji lah berkali-kali, pergi umrah lah berkali-kali, tak salat, Allah tak terima. Keluarlah derma infak, buat kebajikan, mana ni kata kita satu Malaysia keluar negara, derma infak, tak salat, Allah tak terima. Sebab dia tiang. Dinding ni pencantik je. Pencantik, nak cantik, siling nak cantik, bumbung nak cantik, hanya menghiasi saja. Kan? Kalau buat masjid ada tiang je, orang pun garu kepala. Kan? Macam mana masjid ni, tiang letak kapet, garu kepala orang. Maka nak cantikkan dia, letak, pasanglah dinding, pasang siling, pasang bumbung, buat dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan kalau nak buat geban ayam pun, kata tuan-tuan buat geban ayam tak ada tiang. Agak-agak kalau ayam tu boleh bercakap, dia cakap apa kan tuan-tuan? Kalau ayam tu boleh bercakap lah. Antara dua, tak dia lari, uban runtuh. Sebab apa ayam boleh bercakap? Tak tuan-tuan, solat buat. Dia dalam solat ni bukannya part time, tapi dia every time, every day. Jangan sampai nanti elok-elok kita sembahyang belakang imam, tiba-tiba kita sembahyang depan imam, baru solat. Itu pun baru sekali dapat masuk. Itulah kali pertama masuk masjid, dan dahlah kali pertama masuk masjid dia sembahyang depan imam. Dah azan dah. Oh, ini waktu mana ni? Faham tak maksud saya tu, dia sembahyang depan imam? Oh, sebab dah jadi jenazah kan. Dia duduk depan imam lah, takkan jenazah duduk belakang imam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat jangan tinggal lah. Tinggal qada. Qada ni tuan-tuan kan, qada tak perlu sebut 4 rakaat ke apa, terus je saja ke qada fardu zuhur kerana Allah Taala, saja ke qada fardu maghrib kerana Allah Taala. Dah, itu je qada. Tak payah sebut 4 rakaat bagai tu. Sebab apa? Cukup kepada kita menyebut 3 perkara yang wajib di situ. Fardu apa? Tunai untuk apa? Tunai ke qada tadi. Itu je. Waktu wajib 4 rakaat. Tunai 4 rakaat ataupun kerana Ta'ala, itu sunat. Itu sunat. Cuma kita nak dapat pahala sunat, kita sebutlah sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, maka dapatlah pahala komplit wajib dan sunat dalam tu. Disebut sebagai sunat hayat sahaja. Jadi tuan rahmati Allah, diri solat, jangan tak diri solat. Atau waktu tenat pun kena solat kalau boleh. Itu yang kedua. Tak panjang-panjang lah kan. Saya nak cerita solat ni tuan-tuan dirilah. Masing-masing tahu solat ni hebatnya. Tuan-tuan buat, kita buat 5 waktu sehari semalam kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi pahalanya dapat 50 kan? Buat 5 je, tapi kita masih diberi pahala bersalat dengan 50 waktu salat, seperti mana yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal penerimaan kefarduan salat itu. Ini hebat umat Nabi Muhammad tuan-tuan. Niat nak buat jahat, tak buat, dapat pahala. Niat nak salat sunat duha, tapi tak salat, dapat pahala. Ni hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam buat salah, buat silap sekali, makan buah khuldi. Allah azabkan dia, Allah murka dengan dia, campak ke dunia dalam tanpa surat benang pada tubuh badan. Kita umat Nabi Muhammad buat maksiat berapa kali? Kita umat Nabi Muhammad buat maksiat berapa kali? Ada balik teranyang bogel? Ada tak? Tak ada lah. Masih lagi Allah jaga aib dia. Nabi Adam sekali je buat silap, Allah humban ke dunia tanpa surat benang kat badan. Itu yang Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad ni. Inilah yang dicemburui oleh para Nabi yang lain. Umat Nabi Musa niat nak buat dosa, dah kira dosa dah. Umat Nabi Muhammad niat nak buat dosa, tak buat, dapat pahala. Buat baru dikira dosa. Lepas tu dikira pula satu dosa. Umat lain buat dosa, niat dah dapat 1 dosa, buat lagi dapat 10 dosa.
tu umat Nabi lain. Tak untung lagi jadi umat Nabi Muhammad, aku pun tak tahu nak kata apa. Okey, tuan-tuan rahmati Allah, yang terakhir, bisnes yang terakhir, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Taala, wa anfaqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuna minas salihin. Sadaqallahul azim. Suratul Munafikun ayat 10. Yang bermaksud, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu, katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi. Minta rayu supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang saleh. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan yang ketiga adalah sedekah, infak. Dalam ayat tu ada dua makna, tuan-tuan. Tersuratnya Allah suruh kita infak, sedekah, derma, zakat, wakaf. Yang keduanya, jangan pernah perasan ini harta amat albab yang punya. Jangan pernah perasan ini harta Allah yang punya. Itu tersurat dah, itu tersirat dia. Sebab Allah kata, dermalah kamu daripada apa yang telah dikurniakan, direzekikan oleh aku kepada kamu. Wah, ni azan masjid mana pula? Wah, banyak azan ni. Nak ikut mana satu ni? Jadi terhormat Allah Subhanahu wa taala, infak. Dalam ayat surah Munafikun tadi adalah satu motivasi sebenarnya. Jangan sampai kita sudah tahap dah nak mati, dah nak dekat sampai ajal, lalu kita pun buat request. Suka-suka hati dia buat request. Requestnya apa? Ya Allah, let lu, dia kata. Kan? Tunggu kan, tunggulah dulu kejap. Mu nak tunggu buat apa? Aku nak sedekah, dia kata. Tak ada masa kan? Tak ada masa dah. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kan? Demi masa sesungguhnya kita berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh, yang suka berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Maka ingat, tuan-tuan, selagi ada hidup, infak. Kerana apa? Kena ingat satu benda dalam diri kita, dalam setiap rezeki kita ada rezeki orang. Seorang suami dalam rezeki dia ada rezeki siapa? Isteri dan anak, ataupun isteri dan anak-anak. Tentu terpalang mana-mana satu. Kan? Dalam rezeki kita ada rezeki saudara mara kita. Sebab tu afdalus sedekah, sebaik-baik sedekah ialah kepada siapa? Ar-Rahmi. Siapa dia? Orang yang ada talian darah dengan kita. Sebab apa disebut afdal? Kita bila mana menderma yang ada talian darah dengan kita, kita akan dapat dua pahala. Satu, pahala pertama kita dapat pahala silaturrahim. Yang kedua, pahala sedekah itu. Kalau kita sedekah pada umum, satu je lah yang dikira khairat, kebajikan tadi. Maka infak. Depan saya ni hidup lagi kan? Depan saya semua ni hidup lagi dah. Sedekah. Tabung masuk surau banyak. Kalau boleh hari ni penuh semua. Terutama tabung paling besar. Tak, tuan-tuan. Tersebut dalam satu hadis Nabi SAW menutup, ja'a rajulun binaqatin mahtumatin faqala hadhi sabilillah. Faqala Rasulullah SAW, laka biha yaumul qiyamah sab'atul mi'atin naqatin kullaha mahtutah. Datang seorang lelaki membawa unta yang ada tali pada leher, pada hidungnya. Maka disebut Rasulullah, ya unta aku ni aku nak sedekah pada fi sabilillah, pada jalanmu ya Allah. Maka laka biha, maka Allah kata, Rasulullah kata pada lelaki itu, padamu nanti. Tak ada dia cakap Kelantan, tuan-tuan. Rasulullah ni aku terjemah aja. Padamu nanti, dia kata. Kan? Dekat kiamat Allah beri kamu, dia kata, 700 ekor unta yang sama ada bertali pada hidungnya. Nisbahnya apa? RM1, tuan-tuan, infak
Allah balas RM700. Ada saham macam tu atas dunia? Ada tak saham tu macam tu atas dunia? Tuan-tuan masuk RM1 dapat RM700, tak? Ada tak? Tak ada. Yang ada apa? Tuan-tuan masuk RM700 tak dapat apa-apa, tu banyak. Wallahu ta'ala alam, segala itu saja. Masa is time. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang, yang silap itu datang daripada saya. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas kasar bicara dalam perkongsian kita pada tengah hari ini. Moga Allah rahmati kita, Allah berkati kita, insya-Allah. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita berniaga, membuat perniagaan ni, baca Quran, diri salat, sedekah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.